إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعوام الشيخ، خصوصا إلى فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف الصالح الفقي الحسن وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا المرحوم الشيخ والمعالي والمرحوم السيدة التي حسن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Tuan yang diberkati Allah sekalian, maka suati kalau yang Jawi, kalau Rumi maka suat 15. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan segala sifat yang mustahil atasnya dan segala sifat yang harus padanya. Sebelum tu yang minggu lepas tu kan, pelajaran minggu lepas, tuan-tuan kena ingat berkenaan dengan hukum akal. Saya ulang balik supaya tuan-tuan sentiasa ingatlah, perlu faham. Hukum akal ada berapa bahagian? 3 bahagian. Yang pertama tak ditulis di sini tuan-tuan, tapi dalam bahasa Melayu dipanggil mesti ada. Demi apa? Mesti ada. Bahasa Arab dipanggil wujubun. Itu tak ada dekat sini. Perkataan wujubun tak ada dekat sini. Wujubun kita artikan sebagai apa? Mesti ada. Perkara yang bersifat dengan mesti ada ni, yang dihukumkan mesti ada ni, dia panggil dalam bahasa Arab wajib. Dia panggil apa? Wajib. Itu bila tuan-tuan jumpa perkataan wajib pada akal dalam ilmu tauhid, bermaksud perkara itu mesti ada. Akal tak terima benda itu tak ada. Contoh dalam kitab ni Tuhan Guru kita beritahu wajib qiyam bagi Allah Ta'ala. Wajib qiyam bagi Allah Ta'ala. Ni akal, ni qiyam, ni Allah. 3 perkara. Akal, qiyam, Allah. Apa yang akal hukumkan bagi sifat qiyam? Mesti ada ke? Sifat ini mesti ada pada Allah ke? Atau mustahil? Mesti tiada ke? Ataupun boleh ada dan boleh tiada? Maka akal hukumkan sifat qiyam ni sebagai apa? Mesti ada. Bila akal dah hukumkan mesti ada, maka sifat qiyam ini dia dikategorikan sebagai sifat yang wajib, bukan mustahil, bukan harus. Boleh faham tak? Seorang lagi.
Tengok saya. Ni akal. Akal kita dia menghukum. Hukum dari 3 saja. Mesti ada, mesti tiada, yang ketiga boleh ada dan boleh tiada. Itu saja 3 ni. Dia nak hukum apa? Contohnya sifat khilaf. Khilaf, sedih. Bagi siapa? Bagi Allah. Okey. Akal hukumkan sifat khilaf ni sebagai mesti ada ke, mesti tiada ke, ataupun boleh ada dan boleh tiada? Maka jawapannya mesti ada. Sifat khilaf ni akal hukumkan sebagai mesti ada bagi Allah. Maka sifat khilaf ini dipanggil sifat wajib. Kalau tuan-tuan boleh faham, alhamdulillah. Tak faham juga, buat faham. Itu sifat yang wajib. Sifat yang mustahil. Apa contoh sifat mustahil? Tak ada. Bahasa Arab dia panggil adam. Ain dan mim. Adam, tiada. Okey. Akal kita sifat adam dengan Allah. Apa akal hukumkan sifat adam pada Allah? Maka akal hukum adam ni mesti tiada. Sebab Allah itu ada. Akal tak boleh terima kalau Tuhan itu tak ada. Kalau Tuhan tak ada, macam mana dia boleh cipta kita? Maka adam ni dia sifat yang mesti tak ada. Bila sifat ni dihukumkan sebagai mesti tak ada, mesti tiada, maka sifat ini dipanggil sifat mustahil. Mustahil bagi apa? Mustahil bagi Allah. Masuk mustahil. Terus akal tak boleh terima dia ada, mesti tiada. Itu masuk mustahil. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus akal kita menjadikan atau tidak menjadikan mungkin, menjadikan mungkin atau tidak menjadikan mungkin. Mungkin maksudnya selain daripada Tuhan. Contoh kita lah, menjadikan kita atau mentiadakan kita. Akal hukum ni akal kita. Okey, ni sifat harus. Menjadikan mungkin dengan mentiadakan mungkin. Apa akal hukum bagi sifat ni? Boleh jadi ataupun boleh ada dan boleh jadi. Allah boleh jadikan kita dan boleh mentiadakan kita. Harus, tak wajib. Kita tak boleh paksa Tuhan. Menjadikan mungkin dan mentiadakan mungkin, hukum dia harus. Maka sifat yang menjadi perkara yang akal telah hukumkan sebagai boleh ada dan boleh tiada, macam tadilah, menjadikan mungkin atau menjadikan mungkin, maka sifat ni dipanggil sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kitab-kitab lain tuan-tuan, bila sebut pembahagian hukum akal, dia terus direct kepada istilah yang selalu kita guna pakai: wajib, mustahil, harus. Tapi sebenarnya hukum akal ni dia terbagi pada 3: wujub, wujubun, yang kedua istihalah, yang ketiga jawaz. Itu yang sebenarnya macam itu. Cuma mungkin ada tuan guru dia tak nak mengelirukan. Bukan barang tak opening balik lah. Okey tuan-tuan. Itu maksud sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Habis. Ada apa soalan tuan-tuan nak tanya setakat ini? Tengok kita tuan-tuan. Dan bahawasanya wajib atas.
Ini wajib pada syarak ke wajib pada akal? Ini wajib pada syarak tuan-tuan. Siapa ada pen tulis. Ini wajib pada syarak. Maksud wajib pada syarak ni, dia ada kaitan dengan perbuatan mukallaf dan ada kaitan dengan pahala dan dosa. Wajib pada syarak. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal dapat dosa. Itu wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Wajib pada akal lain. Wajib pada akal kita dah bahas sebelum ni, sesuatu perkara yang akal tak boleh terima, dia tak ada. Hakikatnya mesti ada. Itu wajib pada akal. Wajib pada syarak, dia ada kaitan dengan pahala dan dosa. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal dapat dosa. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib di sini wajib apa tuan? Wajib pada syarak. Kena buat lah. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat dapat dosa. Bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang dibebani, orang yang diberati, orang yang dibebani dengan tanggungjawab. Contohnya sembahyang fardu. Mukallaf maksudnya orang yang dibebani. Kita dah bahas sebelum ni, boleh sebut mukallaf ada berapa syarat tuan-tuan? Ada berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, salimul khawas, sejahtera panca indera, dia tak cacat, dia tak buta dan tak pekak. Yang keempat, bulughud dakwah, sampai seruan Islam. Ini dipanggil mukallaf. Apa yang wajib atas mukallaf ni? Wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kena belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita jumpa perkataan wajib lagi. Siapa ada pen tulis. Wajib yang kedua ni dipanggil wajib pada akal. Yang tadi wajib pada syarak. Yang kedua ni dipanggil wajib pada akal. Bahawasanya, kita ulang balik ayat, bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala, dan segala sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil atasnya. Atas apa? Sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Maksud sifat-sifat yang akal tak terima, sifat tu ada pada Allah Ta'ala. Itu maksud mustahil. Dan segala sifat yang harus padanya. Dan demikian lagi segala sifat yang ta'alluq bagi zat sekalian rusul. Bahawasanya mana tadi? Dan demikian lagi segala sifat yang ta'alluq bagi segala zat sekalian rusul alaihimus salatu wassalam. Dan demikian lagi segala sifat yang ta'alluq. Ta'alluq ni maksudnya yang ada kaitan. Sifat-sifat yang ada kaitan bagi zat sekalian rusul. Ra-sin-lam. Siapa baca kitab Jawi, Ra-sin-lam. Betul? Siapa baca kitab Jawi? Apa ejaan dia? Ra
sin lam. Kena baca rusul. Ra pada depan, sin pun kena baca pada depan. Kalau kita Rumi dia letak perkataan apa? Rasul. Sebenarnya kalau kat sini rusul, sekalian rusul. Rusul ni dia jamak daripada perkataan rasulun. Rasul, seorang rasul dalam bahasa Arab dipanggil rasulun. Kalau dua orang rasul, rasulani. Kalau ramai rasul dipanggil rusul. Macam istilah bahasa Inggeris lah. Kalau singular rasulun, kalau plural rusul. Singular dalam bahasa Inggeris rasulun. Bahasa Arab mufrad. Kalau ramai rusul. Beza. Dari beza juga bahasa Arab ni. Rusul. Rusul ni maksudnya dalam bahasa Arab lebih daripada dua dipanggil ramai, jamak. Yang takluk bagi zat sekalian rusul. Kena baca rusul. Ra pada depan, sin pun kena baca pada depan. Rusul. Alaihim. Kalau sambung, alaihimus salatu wassalam. Maksud alaihim, ke atas mereka. Alaihim, ke atas mereka. Tulis. Alaihim maksudnya ke atas mereka. As-salatu, sejahtera. Rahmat. As-salatu rahmat. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Rahmat. As-salatu rahmat. Maksud rahmat kebaikan. Wassalam bermaksud dan sejahtera. Ini macam kita selawat pada baginda lah. Sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul sama ni. Alaihi wassalam wassalam. Disebut Rasul, kita akan kita doakan. Alaihi, kita jawab alaihi wassalam wassalam. Okey tuan-tuan. Ulang balik ayat daripada awal. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui. Sebab tu kena belajar. Siapa tak belajar, berusaha. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal dapat dosa. Itu maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui. Belajar apa? Nak tahu apa? Mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan segala sifat yang harus padanya. Dan demikian lagi segala sifat yang ta'alluq bagi zat sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Wajib belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Dan demikian juga sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul. Yang tiga yang seterusnya sifat yang harus bagi Rasul. Dia ada ijmal, ada cara tafsir. Ijmal ni ringkas, tafsir ni terperinci. Okey tuan-tuan. Terus apa kata tuan guru kita? Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala.
Masuk wajib dinisbahkan kepada wujub, sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, dengan tafsil itu 20 sifat jua. Ulang sekali. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ada dua perkataan wajib, tuan-tuan. Perkataan wajib yang pertama, dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ini wajib pada akal ke wajib pada syarak? Syarak. Ada jawapan lain, tuan-tuan? Ini wajib pada akal ke wajib pada syarak? Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Terupa saya nak terangkan kepada tuan-tuan. Jadi kaedah ni, kalau lepas perkataan wajib, ada perkataan atas, itu wajib pada syarak. Kalau lepas perkataan wajib, ada perkataan pada ataupun bagi, itu dinamakan wajib pada akal. Kalau tak ingat, tuan-tuan tulis. Saya ulang sekali. Kaedah dia macam ni. Lepas perkataan wajib, ada perkataan atas. Macam tuan-tuan jumpa tadi, wajib atas mukallaf, maksudnya wajib pada syarak. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kalau tuan-tuan jumpa lepas perkataan wajib, ada perkataan bagi ataupun pada, itu bukan wajib pada syarak, itu wajib pada akal. Boleh? Saya ulang sekali, kali ketiga. Lepas perkataan wajib, ada perkataan atas, ini wajib pada syarak. Lepas perkataan wajib, ada perkataan bagi ataupun pada, ini dipanggil wajib pada akal. Tengok balik kitab tuan-tuan. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, maksudnya sifat-sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan kata wajib pada syarak, ayat ni, bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, tuan-tuan kata wajib bagi ni wajib pada akal, wajib pada syarak. Maksudnya, kalau tuan-tuan kata ayat ni bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, perkataan wajib bagi ni, tuan-tuan kata wajib pada syarak. Maksudnya, kalau Allah mempunyai sifat tersebut, Allah dapat pahala. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut, Allah dapat dosa. Betul ke macam itu? Tidak. Sebab tu wajib di sini bermaksud wajib pada akal. Maksud wajib pada akal, mesti ada. Sifat tu mesti ada pada Tuhan. Contohnya sifat wujud. Wujudun. Maksud wujudun, Allah wujud, tidak bapa wujud. Ada. Maka sifat wujud ni sifat mustahil. Mesti ada pada Allah. Okey tuan-tuan, tak apa. Siapa tak faham lagi, tak apa, faham belahan tuan. Tak faham tanya tuan-tuan. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Yang sebenarnya dia lah. Kalau tidak, sampai bila-bila tak faham tauhid. Penting tauhid ni. Penting tauhid ni. Nak mantapkan kita punya akidah ni. Umat Islam pada hari ini lemah sebab apa? Tauhid ni tak mantap. Tauhid ni tak mantap.
dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib, ada lagi perkataan wajib, yang wajib atas. Lepas perkataan wajib ada perkataan atas. Ini wajib pada syarak. Kena buat. Siapa dah buat dapat pahala, siapa tinggal dapat dosa. Siapa yang kena buat ni? Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf macam kita lah. Kita ni dah mukallaf, dah cukup syarat dah. Dah berakal, balik, cukup umur. Yang tiga, sahih munafawah, sejahtera panca indera. Kita punya anggota tak cacat. Kecuali orang yang cacat, dia pekak dan buta, memang tak boleh nak ajar sembahyang macam mana. Kita tak cacat. Yang keempat, belum berdakwah sampai seruan Islam. Islam dah sampai pada kita. Kita dipanggil mukallaf. Apa tanggungjawab mukallaf ni? Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Kena belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Secara ringkas ke secara terperinci? Tengok dengan tafsilnya. Tafsil ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni terperinci. Tuan-tuan tulis terperinci. Tafsil ni bahasa Arab, bahasa Melayu terperinci. Ada berapa yang kita wajib belajar secara detail ni, secara terperinci. Orang Mak Saleh sebut detail, bahasa Inggeris detail. Kita orang Melayu secara terperinci. Orang Arab sebut tafsir. Ulang balik ayat. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Dengan tafsilnya itu ada berapa tuan-tuan? 20 sifat jua. Ini tuan-tuan kena faham. 20 sifat sahaja yang wajib kita belajar secara terperinci. Sifat yang wajib bagi Allah ni tuan-tuan, tak terkira tuan-tuan, bukan 20 saja. Tapi ini dia panggil ijtihad. Dia panggil apa? Ijtihad ulama tauhid, ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Memang tak ada dalil yang khusus tuan. Memang tak ada dalil yang khusus. Kadang Wahabi dia tanya kita, awak belajar sifat 20, mana dalil khusus? Memang tak ada dalil yang khusus. Memang tuan-tuan tak akan jumpa dalam hadis ke dalam Quran ke Rasulullah kata apa? Hendaklah kamu belajar sifat 20. Tak jumpa. Cuma isi dia ni bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa isi yang kita nak belajar sifat 20 ni? Allah wujud, Allah ada. Para sahabat pun meyakini Allah tu ada. Nampak tak? Yang kedua, khidam, sedia. Isi itu memang dah ada sejak zaman Nabi. Boleh faham? Tak faham juga? Macam tuan-tuan belajar tajwid. Tuan-tuan belajar tajwid, ada belajar tajwid? Belajar yang ada belajar tajwid? Tak ada. Siapa belajar tajwid sini? Tuan Yusuf ada? Ikhfa hakiki ada berapa huruf? Tuan-tuan belajar tajwid, hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa hukum? Ada 4. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang kedua ikhfa hakiki. Huruf izhar halqi ada 6. Huruf idgham huruf izhar 6, huruf idgham pun 6, huruf iqlab pun ada. Huruf iqlab ada 1. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Istilah idgham, ikhfa hakiki, izhar mana dalam Nabi?
Tapi isi dia ada. Boleh faham tuan-tuan? Ada tuan-tuan jumpa satu hadis, jika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf dal, hukum dia ifa hakiki. Mana ada tuan-tuan? Tapi Rasulullah, para sahabat membaca Al-Quran dengan bertajwid. Takkan Rasulullah dengan para sahabat membaca Al-Quran tidak bertajwid. Mereka membaca Al-Quran dengan bertajwid. Cuma istilah itu timbul selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Sebab mengapa digunakan istilah-istilah ni? Untuk memudahkan kita faham. Itu sahaja. Boleh nampak? Begitu juga dengan sifat 20 ni. Dia punya isi tu memang dah ada pada zaman Nabi. Isi sifat 20 ni, yang tuan-tuan nak belajar ni, dan tuan-tuan pernah belajar sifat 20 ni, memang ada pada zaman Nabi. Apa sifat 20? Wujud, amasuk wujud ada. Yang kedua apa? Qidam, amasuk qidam tiada permulaan. Wujud Allah tidak dilui dengan tiada. Betul ke tidak? Ya, betul. Yang ketiga, baqa, amasuk baqa kekal. Amasuk kekal tiada kesudahan. Wujud Allah tiada kesudahan. Wujud kita ada kesudahan. Sekarang kita ada. Sebelum kita ada, kita tiada. Bermaksud kita ni bukan kidam. Kita ni bersifat dengan baharu. Sekarang kita ada, akan datang kita akan tiada. Sebab apa? Kita tidak bersifat dengan baqa. Allah bersifat dengan baqa. Wujud, kidam, baqa. Lagi apa? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Maksud mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tak serupa dengan baharu. Betul ke? Betul. Pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Zat Allah dengan zat kita sama ke tidak? Tak sama. Zat kita berjuzuk tuan-tuan. Zat kita, diri kita ni berjuzuk, dengan tulang, dengan darah semua. Zat Allah tidak berjuzuk. Tak boleh kita nak bayangkan. Apa yang kita terfikir tentang zat Allah, itu bukan Tuhan. Akal kita tak mampu untuk memikirkan tentang zat Allah Ta'ala. Itu lagi sudut zat. Lagi sudut sifat pun sama juga. Allah mendengar, kita pun mendengar juga. Sama ke? Tak sama. Allah mendengar bukan dengan telinga. Kita mendengar dengan telinga. Pendengaran Tuhan tidak terhad. Pendengaran kita terhad. Benda yang dekat kita boleh dengar, benda yang jauh dah tak boleh dengar. Itu lagi segi sifat. Perbuatan pun sama juga. Perbuatan Allah dengan perbuatan kita sama ke tidak? Tidak sama. Perbuatan Allah memberi bekas. Maksud memberi bekas, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Tiada siapa yang boleh halang. Berbeza dengan usaha ikhtiar kita. Usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas, tuan-tuan. Apa bukti dia? Ada hospital. Apa bukti usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas? Sampai sekarang COVID-19, masalah COVID-19 tak selesai lagi. Sebab kita dah belajar tauhid dah. Usaha ikhtiar makhluk tidak memberi bekas. Kita hanya usaha saja, yang beri keputusan Allah. Tengok isi dia. Nampak? Itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Baca satu apa? Qiyamu ta'ala bi nafsi. Maksud qiyamu ta'ala bi nafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah berdiri tak pakai tongkat ke? Nanti kita akan bahas satu persatu, tuan-tuan. InsyaAllah pelan-pelan. Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya memberi maksud Allah tidak berhajat kepada dua perkara. Allah tidak berhajat kepada apa? Dua perkara. Yang pertama, Allah tidak berhajat kepada zat.
Yang kedua, Allah tidak berhajat kepada pencipta. Mengapa Allah tidak berhajat kepada zat? Sebab dia zat, dia bukan sifat. Yang kedua, mengapa Allah tidak berhajat kepada pencipta? Sebab dia bersifat dengan khidam. Kita ada zat, tapi kita berhajat kepada pencipta. Itu bezanya kita dengan Tuhan. Kita ada zat, tapi kita berhajat kepada pencipta. Allah dua-dua tidak berhajat. Allah tidak berhajat kepada zat, dan yang keduanya Allah tidak berhajat kepada pencipta. Habis tuan. Itu saya nak bagi tuan-tuan faham berkenaan dengan sifat 20. Tuan-tuan bantu saya untuk sebarkan, mempertahankan sifat 20. Ustaz-ustaz muda ni dia tak nak pakai sifat 20 ni. Sebab apa? Jahil, tak faham. Dia pegang kepada, kalau Wahabi dia pegang kepada tauhid 3 ni. Kalau ada ustaz yang mengajar dia pegang kepada tauhid 3 ni, sahlah dia ni Wahabi. Apa dia tu? Rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Ketiga-tiga ni tuan-tuan ada dalam Islam. Cuma Wahabi ni dia ada menyeleweng sikit. Maksud uluhiyah, rububiyah dengan asma' wa sifat tu dia faham dengan cara dia, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Wahabi, ada sini Wahabi. Pak Wahab. Kalau nak bincang-bincang, saya cakap untuk mempertahankan kita punya akidah. Wahabi dia tak pegang sifat 20, dia pegang kepada 3 ni. Dia pegang 3 ni yang ada dalam buku teks dalam kerajaan dunia. Ini yang perlu dibetul-betulkan. Uluhiyah, rububiyah dengan asma' wa sifat. Kalau sulah agama, sulah jaim, alhamdulillah. Alhamdulillah mereka mendalami sifat 20. Dia Wahabi ni dia pegang pada uluhiyah dengan rububiyah, asma' wa sifat, untuk menolak tentang tawassul. Dia tak setuju dengan tawassul. Yang kedua, tak setuju dengan istighasah. Yang ketiganya, Wahabi ni dia punya pahaman dia mentakwilkan satu sifat ayat mutasyabihat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Contohnya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Istawa tu ditakwilkan kepada al-istiqrar wal julus. Ar-Rahman, Tuhan yang bernama Ar-Rahman, istawa 'alal 'arsy. Di sini kalau kita tengok dalam perbahasannya ada 2 pandangan ulama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Wahabi dia terkeluar daripada akidah yang sebenar. Dia berpegang kepada Tuhan duduk di atas arasy, macam saya duduk atas kursi. Al-istiqrar wal julus. Wahabi punya pahaman dia meyakini Allah duduk di atas arasy seperti kita duduk di atas kursi. Maka pahaman ni bahaya tuan-tuan. Menjisimkan Tuhan, menyatakan Tuhan itu bertempat, sedangkan Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan tidak bertempat. Apa maksud istawa? Maka kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 2 pandangan. Pandangan salaf, pandangan khalaf. Pandangan salaf dia tak berani nak takwil. Bila orang tanya apa maksud ayat ini, terus dia jawab wallahu a'lam. Dia panggil tafwid, serah bulat-bulat kepada Tuhan. Allah istawa 'alal 'arsy, di atas arasy. Apa maksud dia? Wallahu a'lam. Allah sahaja yang tahu. Itu ulama salaf. Ulama salaf ni ulama yang hidup 300 tahun hijrah yang pertama. Ada yang mengatakan 500 tahun yang pertama. Selepas zaman
salaf dia panggil ulama khalaf. Kha lam fa. Ulama khalaf ni dia takwil. Takwil yang layak bagi Allah, bukan takwil yang tak layak bagi Tuhan. Ulama khalaf takwil yang layak dengan Allah, iaitu istaula ataupun isti'la. Istaula. Maksud istaula, Allah menguasai arasy. Bukan Allah duduk atas arasy. Macam contoh perkataan yadullah, tangan Allah. Kalau tanya ulama salaf, dia tak berani nak terjemahkan tangan. Apa maksud tak yadul tu? Wallahu a'lam. Kalau ulama khalaf, dia takwil. Yadul tu maksudnya kudrah, kuasa Allah. Ini tuan-tuan. Ini perbezaan apa yang dipegang oleh Wahabi dengan akidah yang sebenar. Tuan-tuan jangan keliru benda ni. Apa pula? Jadi kita akan sambung. Wallahu a'lam. Sama kita baca Fatihah serta moga-moga Allah SWT tunaikan segala hajat kita dan selesaikan segala masalah kita dengan berkat surah Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa dawimu 'ala dhikri ghani haqiqatan takun ghaginan fattaba'u tab'an yasriku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Insyaallah.